Okay, kita tengok dulu arahan untuk ni, untuk assignment ni. Dia suruh kita create 3D drawing for given assignment in attachment using 3D modeling workspace in AutoCAD. Make sure you finish your 3D model by applying union boolean operation. Ini maksudnya yang dah selesai nanti, semua part-part kita tu kita kena jadikan satu supaya dia jadi satu part lah. And then finish your work by calling ISO A3 title block and use view based command to show the orthographic view of your 3D model following the scale stated in the drawing information. Okay, yang ni view based ni adalah, kalau tadi dalam 2D kita buat kita panggil kita punya model drawing tu kita guna viewport kan, kita guna viewport. Tapi dalam 3D kita ada satu lagi command baru, dia panggil view base. View base ni dia akan generate terus automatically 2D drawing kita. Jadi kita tak payahlah lukis semula. Maksudnya kita dah lukis 3D, dia akan lukiskan untuk kita 2D dia. Dan kita touch up lah dari situ Okay, all dimension in millimeter, and please save your work and rename it with your name, class JS06 So macam mana rupa kita punya lukisan? Okay, so ini kita punya drawing yang kita akan lukis untuk 3D ni. Okay, yang ni dia bagi information dalam bentuk orthographic view lah, ataupun orthographic projection. Ini adalah pandangan hadapan dia, pandangan atas dan pandangan sisi kanan. Okay, hasil kita nanti kita akan dapat bentuk yang macam ni lah, 3D ni. So kalau kita tengok sini, part ni kita bukan kita tak perlu hasilkan dia sekaligus. Kita boleh pecah-pecahkan dia. Contohnya bahagian depan ni kita hasilkan dulu bahagian depan, lepas tu kita hasilkan tapak dia, hasilkan dia punya silinder ni, kemudian silinder ni kita cantum-cantumkan je. That's why saya kata dia macam Lego. Kita cantum-cantumkan macam Lego lah kan. Okay, jadi kita start drawing kita tu, kita boleh start dengan mana-mana part yang kita nak dululah. Macam ni contoh, katalah yang ni saya start dengan bahagian depan ni dulu. Okay, so kita tengok ukuran dia untuk bahagian depan ni, dia ada tinggi dia 38 plus dengan ada radius kat sini 14. Okay, lepas tu dia punya panjang dia kat atas ni kita tengok 75 dan lebar dia 56. So simple je kan. So kita cuba buat dalam 3D dalam AutoCAD. Jadi di dalam AutoCAD saya akan create new drawing. Awak pun samalah, boleh create jugalah satu new drawing. Okay, sekarang ni kita ambil ACAD lah, template ACAD, dan open with no template metric. Okay, sebab kita punya ukuran semua di dalam milimeter kan. So kita ambil template metric. Okay, bila kita create new drawing tu, make sure kita berada di dalam workspace 3D lah. Okay, macam sekarang ni kita memang dah ada di dalam 3D. Kalau tak, kita boleh klik dekat gambar gear ni, ubahkan kepada 3D modeling. Okay, kemudian saya akan onkan grid untuk mudahkan saya nampak dia punya tu, pandangan dia. Okay, grid. Kemudian saya ubah saya punya view kepada SW isometric. Okay, jadi kita akan nampaklah bentuk 3D sikit kan. Dan saya juga akan ubah saya punya shape ni, instead of 2D wireframe saya pergi pada conceptual. Conceptual ataupun mana-manalah yang awak rasa sesuai. Okay, so saya ambil conceptual. Kita dah start dari sini lah. Okay, biasanya bila dalam 3D, pandangan hadapan ni adalah pandangan daripada sebelah kanan. Sebelah kanan untuk SW isometric. Maksudnya kalau dari sini kita tengok ke arah dari sinilah. Daripada X ni kita tengok ke sini. So saya akan lukis dulu bentuk yang depan ni. Kita ada 36 lebar dia, 75 panjang dia, dan tinggi dia 38 campur 14. 38 campur 14 dapat berapa? 38 campur 14. 52. Kita ada tinggi 52. Jadi saya dia ada banyak cara. Tak semestinya ikut cara saya ni. Ada yang cara lain. Mungkin ada boleh lukis dia punya bentuk shape ni dulu, lepas tu dia press pull kan, boleh juga. Okay,
Macam yang ni saya nak tunjuk yang cara yang basic dulu, yang beginner. So macam ni saya akan buat gunakan box saja. Okey. Box dia 56 kali 75 kali 52. So saya buat box. Kita tahu dekat atas ni dia ada radius R14. Okey, R bukan 14. 14 ni yang dalam Yang 14 ni adalah bulatan lubang ni. Tapi radius, salah lah saya kira tadi ni. Bukan 14 sepatutnya. Sepatutnya tinggi dia berapa? 56 bahagi 2 sepatutnya. Sebab ni adalah diameter dia kan. Saya pun silap lah ni. So sepatutnya tinggi dia adalah 56 bahagi 2 ni dapat radius dia 28. So sepatutnya 38 campur dengan 28. Okey. Saya silap lah, sorry. 38 campur dengan 38 kita dapat 66 sepatutnya tinggi dia. Okey, kita buat semula Saya padam balik yang ni. Sebab tinggi dia salah. Kita silap tinggi tadi So kita ambil box untuk kita lukiskan dia punya tu, bentuk dia dulu, kotak dia. Ambil box. So macam saya start dengan kosong-kosong lah. Lepas tu saya masukkan panjang dia 50, lebar dia 56. Tekan tab. Panjang dia 75. Enter. Dan tinggi dia 66. Okey, ubah sikit. Baru betul Tinggi dia 66 sebab kita tambah 38 campur dengan radius yang ni adalah 28. Sorry saya silap tengok tadi. Okey, dah tunggu pula. Kena tunggu pula lagi. Hailah. Simple je box ni. Okey, saya teruskanlah. Jangan buang masa lagi. Okey, sekarang ni kita tahu radius ni tadi 56 kan? Diameter dia 56. So radius dia adalah berapa tadi? 28. Okey, R yang luar ni sebenarnya 28. Jadi kita nak buat dia dekat sini. Cara paling mudah kita boleh guna solid fillet edge. Kita boleh gunakan fillet edge. So ambil fillet edge. Okey, sebelum apa-apa kita define dulu dia punya radius. So kat bawah ni ada radius kan. So klik kat radius tu. Masukkan berapa tadi? 28 kan? Okey, 28 sebagai radius dia. Enter dan kita select bucu yang kita nak ni. Okey. Sini satu dan sebelah sana satu. Okey. Dia dah ada preview tu, dah ada preview macam tu, kita tekan enter, dia akan preview sekali lagi dan kalau confirm kita tekan enter lagi sekali. Kita teruskan dengan bulatan lubang ni pula. Okey, lubang ni kita tahu dia punya kedudukan dia 38 daripada sini. Okey, dan dia juga berkongsi center line center point dengan R28 tadi lah. Kan? Yang luar ni. So, kita just simply ambil center point yang luar ni lah. Lagi senang kan? Tak perlu kita buat apa-apa. So, yang pertama cara dia kalau tak ada masalah, okey, macam saya punya laptop ni, kalau tak ada masalah, saya boleh lukis je center, bulatan center dekat sini. Saya ambil je permukaan ni. Bila permukaan ni highlight je, kita boleh lukis dekat atas dia. Okey. Dan make sure kita select dengan center center point. So saya ambil center point, saya cari center point dekat sini. Bila jumpa saya boleh lukis dia dengan R14. Macam tu. Okey. Semula. Center tak jumpa? Center radius. Okay. So sekarang ni saya dah ada dah bulatan ni. Kemudian saya just ambil je press pull. Saya dapatkan area kawasan dalam bulatan ni. Saya klik je dan saya tarik je ke belakang. Bila saya tarik je ke belakang, dia akan automatically buat lubang. Sebab kita gunakan press pull. So dah jadi dah lubang. Ulang balik. Okay, saya undo balik. Okay, sekarang ni kita nak buat dia punya bulatan kan. Okay, first kita ambil lah center radius. Center radius. Dan bila kita nak lukis kat atas ni,
make sure dia highlight. Permukaan tu highlight. Ada tak? Ada, tak ada? Okey, untuk yang highlight dulu saya tunjuk yang ada highlight dulu. Kalau dia highlight, kita boleh shift right click dan kita ambil center. Make sure kita dapat center untuk bulatan yang luar ni tadi. Okey, dapat center, klik dan kita lukis 14. 14 okey, 14. Keluar tak? Okey, kemudian kita ambil press pull dan kita cari kawasan di dalam bulatan ni. Dapat highlight je bulatan tu, kita klik. Kita klik dan kita tarik dia ke belakang. Okey, tarik dia ke belakang dan klik je kat mana-mana. So dia akan lubangkan objek kita tu. Okey, boleh? Tak boleh Okey, ada setengah PC dia tak boleh, dia tak highlight pun permukaan tu, kan? Dia ada masalah sikitlah. Jadi yang tu saya undo balik. Okey, dia nak buat lukisan kat atas ni tak boleh. So macam mana kita nak buat? Ada cara lain Cara lain kita lukiskan satu silinder yang bersaiz 14 di tempat lain dulu. Okey, macam ni. Kita ambil silinder. Okey, ambil silinder. Kita lukis di luar dulu. Kat sini. Saiz dia 14. Dan tinggi dia sama dengan panjang yang ni tadilah, 75. Okey, saya ambil 75 kat sini. Ni cara kedua Sekarang ni kita masukkan dia ke dalam sini, tapi sekarang ni silinder ni dia menegak. Kita nak dia baring. Dia baring. So kita boleh gunakan command dekat sini Dekat modify tools ni kita ada 3D rotate. Nampak tak 3D rotate? Dia gambar macam orbit. Macam orbit tu. Okey, ambil 3D rotate dan select silinder yang kita dah buat tadi. Okey, kemudian enter sekali. Bila enter dia akan keluar 3 orbit kat situ. Kita nak pusingkan dia ikut orbit yang warna merah kan. So kita select orbit yang warna merah ni. Klik je dan kita boleh pusingkan objek kita tu. Nampak tak? Dan berapa pusingan kita? Kita nak dia pusing 90 darjah kan? So kita boleh sama ada type 90 darjah ataupun kita boleh onkan aja orthogonal, lagi senang. Onkan orthogonal F8. Jadi dia akan berpusing ikut 90 darjah, 180, 270 dan 0. Jadi kita pusingkan dia ke arah 90 darjah lah dan klik ke atas. Okey. Bila dia dah pusing, tekan escape. Jadi kita akan dapat silinder ni tadi dia terapung tau, dia akan terapung macam tu. Tapi dia baring lah. Jadi yang silinder ni tadi kita movekan dia masuk ke dalam roti ni tadi. Kita movekan dia. Macam mana nak move? Kita ambil command move dekat sini. Okay, dekat sini ada move ataupun boleh mana-mana lah. Dia ada 3D move ataupun move biasa. Mana-mana pun boleh. Saya ambil command move. Select silinder yang kita dah buat tadi. Enter sekali. Dan kita nak pegang dia dekat mana? Kita nak pegang dia daripada center sini. Okay, daripada center silinder ni. Kita bawa masuk ke dalam center roti ni. Okay. Kalau tak jumpa center dia, kita shift right click. Ambil center dan cari dia punya center tu. Kita dapat je center, kita klik kat sini. Jadi dia akan termove ke dalam tu. Nampak tak? So dia akan duduk dalam tu, tapi belum berlubang lagi. Dia cuma bertindih, kan? Dia bertindih. Yang roti ni bertindih dengan silinder dalam ni. So bila bertindih, kita boleh gunakan command dekat solid ni, kita ada command subtract. Subtract. Ambil command subtract. Kita pilih dulu objek yang kita nak simpan, iaitu roti ni lah. Klik kat sini. And then enter sekali. Dan kita select pula silinder. Okay, kita select silinder dan enter sekali lagi. Jadi dia akan removekan tu. So dapat juga hasil yang sama. Boleh? Okay, so dah siap yang tu, make sure kita save Saya save dulu. Save as. Letaklah kat mana-mana yang kita nak save. Yang ni saya buat nama drawing ni. Nama saya _
JS kelas DLI 2B underscore JS06. Okay, save. Dapat? Okay, kalau kita tengok ni, kita nak buat tapak ni, kita ada R24, R45 dan apa lagi? Center lah. Kita kena ambil center ni. Jadi untuk yang ni, tak semestinya kita terus buat dekat tepi ni, dekat tepi yang kita sedia ada ni. Kita boleh buat dia jauh sikit. Nanti kita movekan je. Okay. Contoh dia macam ni. Saya lukiskan dekat jarak sikit lah dekat sini. Saya lukis panjang ni, panjang sini sama dengan 75 lah. So saya lukis macam ni. Saya lukis 75 ke sini. Okay. Lepas tu saya ada jarak daripada mana? Daripada depan ni. Depan ni ke center bulatan ni adalah 128 kan? Jadi saya nak jarak daripada sini je. Daripada garisan sini ke center ni saya kena tolak lah dengan 56. Jadi saya akan tolakkan 128. Okay, jarak ni. Tolak dengan 56. Saya dapat jarak dia 72. Maksudnya daripada tengah sini ke sini 72. So saya ambil garisan. Saya ambil midpoint dari sini, saya bawa ke sini 72. So ini adalah center untuk bulatan yang ni lah, yang tengah-tengah ni Tapi 72. Okey, tapi dia yang silinder ni saya tak perlu buat lagi, tak apa. Sebab saya nak buat tapak ni je dulu. Jadi saya akan lukis yang R45 ni dulu plus dengan R24 yang sini. Yang luar sini dengan sini. Jadi saya akan lukis dulu radius R45 dekat sini. Okey, macam tu. Kemudian saya offsetkan sikit dari sini ke arah sana, ataupun saya lukis garisan pun boleh. Saya lukis garisan dari sini ke arah sini, berapa jarak dia? Kita tengok balik berapa jarak dia. Okey, dia bagi dekat sini Dia bagi jarak antara center yang sini dengan sini adalah 130. Maksudnya kalau kita bahagi 2 dapat berapa? 130 bagi 2 dapat berapa? 130 bagi 2. 65 kan? Jadi 65 ni saya ambil dari sini, saya bawa ke sana 65. Okey. Dan ke sebelah sini pun 65 juga. 65. So ini adalah center untuk dua bulatan yang kita nak buat ni lah. R24 ni. Jadi kita buatlah R24 di ujung sini. 24. Betul tak ni? Okey. Dan sebelah sini juga R24. Okey. Kemudian dari sini kita sambung je lah, daripada kuadran sini ke kuadran sini dengan satu garisan. Dari kuadran sini ke kuadran sini. Kita sambungkan dengan satu garisan. Dan yang ni kita dah boleh trim lah, betul tak? Untuk bulatan ni. So saya trim sampai ke boundary ni. Dan saya potong macam tu. Yang sini pun saya dah boleh trim juga. Saya ambil trim bulatan ni sebagai boundary dan saya trim tengah dia. Okey, macam tu Dan akhir sekali kita ada garisan dekat sini. Garisan ni bertangen dengan R24 ni betul tak R24 ni? Betul R24 Okey, dia bertangen dengan sini, maksudnya kita just guna garisan je. Sambungkan daripada endpoint sini. Okey, offkan orthogonal sekejap. Dan kita cari tangent yang ni. Okey, tak jumpa, kita boleh shift, right click dan ambil tangent. So dia akan jumpa tangent di sini. Kita klik je, dia akan sambung. Macam tu. Sama juga untuk sebelah sini. Tarik dari sini, shift, right click dan ambil tangent. Klik dekat tangent. So dia dapatlah macam ni. Dan kita boleh trim dia. Garisan ni.
Okey, semula garisan ni. Kita ambil line. Daripada endpoint sini, kita tarik dia. Okay, make sure awak punya orthogonal mode off-kan sekejap lah. Off-kan sekejap, F8, kita off sekejap. Lepas tu kita tak jumpa tangent sini. Kita just tekan shift, right click dan ambil tangent. Jadi dia akan jumpalah tangent ni. Okay, so kita klik je dekat tangent tu. Okay, dan akhir sekali kita trim lah dia. Yang ni saya boleh buang, garisan ni saya boleh buang. Dan saya trim bulatan-bulatan ni. Okay, so dah jadilah bentuk ni. Dan bentuk ni kita tak perlu buat lubang lagi. Sebab nanti kita nak masukkan silinder yang kecil ni pula. Silinder kecil ni nanti kita nak masukkan, kita nak lubang sekali. Tak perlu buat 2 kali kerja lah. Okay, so yang ni saya akan terus press pull je. Tebal dia berapa? Tebal dia, kita tengok kat sini, dia bagi 14. Okay, tebal dia 14. So saya ambil press pull, select area dalam ni dan tinggi dia 14. Okay, so saya dah siap dia punya tapak dia. Okay, tapak yang bawah tu. Okay, dah. Okay, sekarang ni kita nak sambung untuk buat dia punya silinder ni. Kalau tengok sini ada silinder kecil ni kan. Ada 2 silinder kecil ni. So silinder ni tinggi dia bagi dekat sini 19. Kalau tengok daripada pandangan depan ni, dia ada 19 tinggi. Dan radius dia adalah berapa ni? 18. Radius dia 18. Okay, so kita buat je silinder tu dengan R18. Tinggi dia 19. Jadi saya ambil silinder, buat kat luar dulu. Saya ambil silinder, saya buat kat luar dulu. Kalau nak buat kat dalam terus pun boleh juga. Tapi kalau tak berapa cekap, kena buat kat luar lah. Okay, nak buat kat dalam pun boleh. Kita ambil je center sini. Contoh macam ni. Okay, saya buat kat dalam terus lah, senang. Buat kat luar. Okay, buat kat luar Saya ubah dulu dia punya view ni kepada X-ray lah, bagi saya senang nampak kan. Ataupun 2D wireframe pun boleh. Macam ni. Okay. So terpulang lah, saya suka guna X-ray je. Kita nampak sikit kan. Okay, saya ambil silinder. Saya buat dulu kat luar. Radius dia berapa tadi? 18. Okay, 18. Tinggi dia 19. Okay, yang ni So saya ada 2 satu dekat sini, satu kat sini. Jadi saya copy lah. Saya copy je. Ataupun tak payah copy dululah. Saya ambil je dulu. Saya bawa dia ke dalam ni. Copy lah, senang kot. Copy. Saya copy lah. Copy. Copy je objek ni. Select je daripada center bawah ni. Bawa je ke mana-mana lah kat sini. So saya ada 2 lah. Jadi saya ada 2. Sekarang ni kita nak movekan dia masuk ke dalam yang dalam ni R berapa tadi? R24 ni kan. Okay. Jadi kita nak movekan dia, kita tahu center yang belah bawah mesti kena dengan center yang belah bawah juga. Kan? Jadi kita akan pegang center belah bawah dia nanti. So saya akan ambil move. Select objek yang pertama ni. Enter. Dan saya akan ambil center yang bawah. Kita cari center yang bawah ni. Okay, center yang bawah. Snap dia. Dan kita bawa dia ke center yang bawah ni juga. Okay, kalau tak jumpa, awak boleh orbit sikit. Pusing-pusing macam ni. Okay, tak jumpa lagi, kita tekan shift, right click. Ambil center. Dan make sure kita dapat center bulatan tu. Kita klik kat situ. Okay. So dia dah duduk kat dalam tu Dia dah duduk kat dalam. Boleh? Okay, satu lagi yang sebelah sini pula. Kita orbit sikit sebelah sini. Saya tekan command move. Okay, objek ni kita ambil, enter. Dan kita pegang dekat center dia. Center bawah Center bawah. Okay, dan kita bawa ke center sini. Katalah awak daripada atas ni tak nampak juga center ni. Awak boleh pusingkan dia, orbitkan dia ke bawah pula. Macam ni.
So kita cari center yang dekat bawah. Center, jumpa center tu, kita klik center dia. Dan dia duduk kat dalam tu. Okey, boleh? Okey, bila kita dah settle yang ni, kita tahu dia dua ni bertindih bertindih dengan objek yang tapak ni tadi. So kita kena unionkan dia. Bila kita union, dia akan jadi satu dan dia dah tak ada dah pertindihan tu dah tak ada. So kita guna command union. Kita select ketiga-tiga objek ni. 1, 2, 3. Okey, dan enter. Jadi kalau awak tengok kat sini, kita punya silinder yang bertindih tadi dah jadi dah join sekali dengan tapak tu tadi. Dan kita dah nampak dah tak ada dah garisan kat bawah ni, kan? Okey. Okey, sekarang saya sambung dekat dia punya ni dia punya lubang ni. Okey, kelas, kita akan sambung dengan dia punya lubang ni. Kita tahu lubang dalam dia ni, saya zoom sikit. Lubang dalam ni R dia 9 lubang dalam ni R dia 9 dan tak perlu tahu tinggi pun tak apa sebab kita tahu kita just nak lubangkan je, kan. Okey, so kita buat satu silinder di luar dengan R9 ni tadi. R9 So saya ambil silinder. Saya akan buat R tu di luar di sini. 9. Dan tinggi dia tak kisahlah. Saya buat panjang lebih pun tak apa. Tinggi lebih sikit pun tak apa, kan. Senang nanti kita nak nampak dia. So saya klik kat sini, dapat R9. Dan satu lagi, saya buat lagi satu. R9 lagi satu. Tarik tinggi dia biar dia tinggi lebih sikit. Tinggi dia biar lebih-lebih. Sebab kita nak buang nanti. Kita bukan nak pakai dia, kita nak just jadikan dia sebagai subtraction je. Kita buat dia tinggi. Okay, sekarang ni kita buat macam konsep yang tadi. Kita nak pegang dia, movekan yang bawah, klik dekat center yang bawah juga. Okay, so saya akan move objek ni, enter sekali, dan saya ambil midpoint, center point bawah dia. Saya movekan dia ke center point bawah ni. Okay, shift right click, saya ambil center dan saya cari. Tak perlu pergi kat center tu, awak just pergi dekat dia punya lilitan belatan ni, dia akan jumpa dan klik je, dia akan pergi. Macam tu, Sama juga yang sebelah sana. Okay, saya buat dulu yang sebelah sana. Azan pula. Okay, sekarang ni yang sini pula kita nak movekan dia. Jadi saya akan movekan objek ni, select dia, dan saya pegang dia dekat bawah, center belatan bawah ni. Saya bawakan dia ke dalam center yang bawah ni, bawah objek ni. Saya shift right click, ambil center dan saya cari center dia tu. Okay, dapat je hijau, saya klik, dia akan pergi kat hijau tu. Alright, so sekarang ni kita tengok betul tak? Okay, so dia betul lah kat tengah, kan. Sekarang ni kita boleh guna command subtract untuk kita buat lubang dia. So kita pergi dekat solid, subtract. Okay, subtract, dan kita select dulu objek yang kita nak simpan, iaitu objek yang besar ni lah. Objek yang besar ni kita nak simpan. Select dia, enter sekali, dan select dua-dua silinder yang kita nak buang ni. Okay, dan enter sekali lagi. Jadi dia akan lubangkan kita punya part tu. So dah siap dah. Okay, sekarang ni objek ni kita tahu dia mesti bercantum dengan yang depan ni. So kita tinggal nak move je lah. Kita movekan objek ni daripada bucu ni. Kita tahu bucu ni yang akan bersentuh dengan bucu ni, kan. Jadi kita gunakan command move. Kita gerakkan objek ni daripada bucu sini, endpoint bucu ni, dan kita cantumkan ke endpoint bucu sini. Okay. Okay, so dia dah bersentuh lah macam tu. Nampak tak? Dan akhir sekali kita kena combinekan dua-dua ni dengan union. Sebab sekarang ni dia tak bercantum lagi, kan. Ni satu objek lain, ni satu objek lain. Jadi kita kena unionkan dia.
Pergi dekat solid, union dan select dua-dua sekali objek ni dan kita tekan enter. So bila kita tekan enter dia bercantum lah. Jadi tak ada lagi dah nampak dia punya sambungan kat sini. Dia dah jadi satu lah kan. So dia dah tak ada sambungan dah sebab kita dah union. Okay, saya sambung lagi. Sekarang ni kita nak buat pula yang bahagian silinder menegak ni Bahagian silinder menegak ni tinggi dia 119. Okay, 119 tinggi dia. Dan dalam dia ada lubang R berapa ni? R18 ya. Okay, tapi saya tak akan buat lubang dulu sebab kita tak nak dia, sebab nanti kita ada bahagian yang ni pula Bila kita cantum nanti lubang tu dia akan ganggu balik. Jadi kita akan buat lubang sekaligus nanti. So apa yang saya buat? Saya buat satu silinder je. Satu silinder tinggi dia 119. Okay, so dekat sini. Okay, sebelum tu saya akan buang dulu garisan-garisan ya. Saya akan buang dulu semua garisan-garisan ni. Cara dia, saya select je semua. Select semua. Kemudian saya tekan shift untuk saya deselect. Okay, saya tekan shift, saya select objek yang saya nak simpan. Okay, dan tekan enter lah. Nanti dia akan hilangkan semua garisan-garisan tu. Tekan shift. Okay, sekarang ni saya ubah balik view saya kepada konseptual. Saya nak buat satu silinder 119. So saya ambil silinder dan saya buat satu silinder radius dia berapa Okay, kita check balik. Radius dia adalah R35. Okay, so saya masukkan R35 dan tinggi dia 119. Okay, jadi kita tahu silinder ni dia akan duduk di tengah-tengah bulatan yang ni. Jadi kita akan movekan dia masuk kat dalam ni dulu. So saya ambil move. Saya select silinder ni, enter, dan saya akan ambil daripada bawah center point bawah bulatan ni Saya select sini dan saya movekan dia ke center bulatan yang bawah ni pula. Okay, saya tekan shift, right click, center, dan kita cari center bulatan ni. Jumpa je, kita klik, dia akan duduk kat tengah-tengah tu. Okay, so dia dah ada kat dalam tu. Dan sekarang ni dia ada dua part Sini satu part lain, ni satu part lain. Kita unionkan dia dulu. So mudahlah nanti kita nak uruskan dia. So kita tekan union, select dua-dua objek ni dan enter. Jadi objek kita dah union lah. Okay. So kalau saya ubah kepada X-ray, saya ubah kepada bentuk X-ray, saya akan nampak objek ni dah bercantum lah. Tak ada lagi persilangan Okay. Dan yang akhir sekali kita ada silinder yang dalam ni yang dekat sini yang tersembul keluar kat sini. Kita tahu radius dia dekat sini dia bagi maklumat radius dia adalah radius luar dia 24. Okey, kita buat dulu radius luar, kita tak perlu buat lubang lagi. Kita buat dia R24 dekat sini, tapi dia duduk kat mana? Dia punya kedudukan dia 89 daripada tapak Okey, tapi kita nak buat 89 tu macam mana cara dia? Nanti kita akan buat satu garisan lah daripada bawah ni ke atas. Sebelum tu kita buat dulu silinder 24 ni So saya ambil silinder radius 24. Panjang dia berapa? Panjang radius silinder ni. Kita ambil macam ni Sebabkan silinder ni dia akan duduk dekat sini. Kita ambil daripada center ni. Okey, maksudnya dari sini daripada center sini ke panjang sini. Jadi maksudnya kita kena tolak 193 tolak dengan 128. Okey, saya ambil 193 tolak dengan 128. Jadi dia ada 65. Okey, tinggi dia 65. So saya akan masukkan tinggi dia 65. Tapak dia tengok pada drawing sini, kita ada 24 dia punya radius dia.
Okey, sekarang ni silinder kita perlu pusingkan dia supaya dia selari dengan ataupun dia horizontal daripada silinder yang menegak ni kan. So saya akan gunakan 3D rotate, enter, dan saya akan rotatekan ikut axis warna hijau, iaitu axis Y. So saya klik hijau ni dan saya pusingkan dia sebanyak 90 darjah. Jadi dia akan berpusing ke arah sinilah. Okey. Dan kita perlu letakkan silinder ni tadi, dia bertembung di dalam silinder yang tinggi ni. Tapi kedudukan dia dekat mana? Kedudukan dia adalah 89 daripada bawah. Okey, 89 daripada bawah dekat center ni. Maksudnya saya perlu buat satu garisan. Okey, saya onkan orthogonal mode dan saya akan snap daripada bawah ni. Okey, daripada bawah bulatan ni. Saya tekan shift, right click dan ambil center. Daripada center yang bawah okey, bukan yang atas yang bawah. Kita cari yang bawah. Okey, yang ni So center yang bawah ni, sini. Saya buat dia ke arah Z axis ke atas. Okey. Make sure bila keluar Z axis dekat kita punya dynamic input tu baru kita masukkan nilai dia, iaitu 89. Jadi dia akan ada dekat dalam tu. Okey, kalau awak nampak dekat situ ada satu garisan yang saya dah buat. Dia berada di dalam objek 3D tu. Okey. Sekarang ni kita boleh movekan objek ni masuk ke dalam ke endpoint garisan tu. So saya ambil command move, select objek ni, enter, dan saya select center point untuk bulatan silinder ni di sini Saya klik di sini dan saya bawa dia masuk ke dalam endpoint garisan yang saya baru buat tadi. Kat situ Saya klik dan dia akan duduk di dalam silinder tu. Nampak tak? Dia dah duduk dalam silinder tu. And then apa yang kita kena buat? Kita perlu union dia, kan? Bila kita union, mudah kita nak uruskan dia. So saya akan union. Saya unionkan ke semua sekali objek ni dan enter. Jadi kita akan nampak dia punya sambungan tu akan nampak smooth lah. Okay, dan last kali kita kena buat lubang. Lubang dia, kita tengok yang tinggi ni dulu. Lubang untuk yang tinggi ni adalah radius dia R18 R18 radius dia, dan tinggi dia for sure lah sama dengan yang 19 ni. Ataupun awak boleh buat lebih pun tak apa, sebab senang kita nak select kan. Jadi saya buat satu silinder R18 silinder R18 di luar dulu 18, dan tinggi dia saya buat biar tinggi lebih pun tak apa, sebab kita nak buang dia nanti Okey, macam ni saya buat tinggi sikit. Kemudian kita boleh movekan dia ke dalam center bawah ni. Okey. Jadi saya akan move silinder ni. Saya select daripada tapak bawah dia, center point tapak bawah dia. Dan saya movekan dia ke tapak bawah ni juga. Okey. Center tapak bawah. Mana tapak bawah dia? Okey, yang tu. Jadi dia akan terduduk kat dalam tu lah. Okey, dia akan terduduk dekat dalam silinder yang besar tu. So kita dah boleh subtract dia. Jadi saya ambil solid, subtract. Kita select dulu objek yang besar yang kita nak simpan. Yang ni. Tekan enter sekali dan kita select silinder yang kita nak buang tadi. Dan tekan enter sekali lagi. Jadi dia akan hasilkan lubang dekat dalam ni. Nampak? Dan yang terakhir sekali kita ada silinder yang yang terkeluar ni, kita nak buat lubang juga. So lubang dia bagi kat sini information dia R12.5 Jadi kita perlu buat satu lagi silinder R12.5 dengan panjang berapa? Panjang dia sama dengan yang kita buat silinder yang terkeluar ni tadi, iaitu yang saya dah calculate tadi 65.
Maksudnya panjang dia tu janganlah terpanjang sangat. Sebab kalau kita panjang sangat nanti dia tembus dengan silinder yang besar ni. So kita buat ngam-ngam sama dengan yang ni tadi, 65. Jadi saya akan buat silinder radius berapa tadi? 12.5. Okey. 12.5 dan tinggi dia 65. Okey, sama dengan ni tadi, 65. Okay, and then kita rotatekan dia ikut arah yang sepatutnya lah. So kita rotatekan dia. Saya ambil axis on hijau ni 90 dan saya akan movekan dia masuk dalam ni. Nanti boleh tengok replay saya akan record ni. Kemudian saya akan movekan objek ni masuk ke dalam center silinder ni. So saya move daripada center point belatan ni. Saya movekan dia ke dalam center yang sini Kita cari center dia mana? Okey, dekat situ. Jadi dia dah duduk kat dalam tu, kita boleh subtract dia So saya gunakan command subtract. Select dulu objek yang kita nak simpan, iaitu yang besar ni. Enter sekali dan kita select silinder yang dekat dalam ni tadi. Dan enter. So kita dah siap lah. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, semua part dah pun di unionkan lah. Jadi tak perlu kita union balik lah. Kecuali kalau kita ada garisan. Contoh macam ada garisan di dalam ni, kita kena buang lah Jadi cara dia nak confirm kita padam semua garisan, kita boleh tekan erase dan select semua ni. Select semua dan tekan shift untuk kita deselect dan kita select objek yang kita nak simpan. Dan tekan enter. Jadi dia akan padam semua garisan-garisan yang ada dalam ni. Okey, so kita pergi balik ke SW Asymmetric, kita akan nampak objek kita dah siap lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung untuk kelas kita semalam. Kita dah siapkan 3D model kita ni. Dan akhir sekali kita dah union lah Macam saya punya ni, saya dah siap union semua. Jadi bila dah union, maksudnya objek ni dah jadi satu lah. Nanti senang kita nak buat drawing, orthographic drawing dia. Okay? Sebab orthographic drawing dia akan auto generate daripada 3D ni. Kalau kita tak union, nanti dia akan ada garisan-garisan tambahan yang tak sepatutnya ada lah. Okay. So, bila kita dah siap ni, kita nak hasilkan dia punya 2D orthographic drawing dia. Macam biasa, kita akan create satu layout barulah. Okay, layout baru daripada template. So, kita right click di tab layout ni. Dan kita ambil from template. Okay, dan macam biasa, kita carilah template yang kita nak pakai. So dalam ni kita ada dalam sheet set ni kita ada kita akan pakai manufacturing metric lah. Okey. So ni kita punya template, kita buka. Okey, nanti akan ada yang barulah, ISO A3 title block sama je, sama dengan yang sebelum ni. Cuma kalau sebelum ni kita gunakan viewport kan untuk 2D drawing, tapi untuk kali ni kita tak pakai viewport, kita pakai view base. Okay. Command dia adalah view base. VIEW-BASE. Okay. Okay, so kita type VIEW-BASE. Okay. View base. Enter. Okay, view base ni dia buat apa? Dia akan generatekan 2D drawing daripada 3D drawing yang kita ada tadi. Dia biasanya dia loading lambat sikit. Kalau laptop tu laju, dia cepatlah sikit kan. Macam laptop saya ni slow sikit, jadi dia lambat sikit. Kita tunggu sampai dia load habis. Okay, dia tengah loading. Okay, dia akan keluar satu option lah dekat kita. Sama ada kita nak ambil model space ataupun file. Model space maksudnya kita ambil daripada drawing yang dalam drawing yang sama lah. Kalau file, dia akan ambil file daripada luar.
Okay, tapi file dia tak semua support lah. Ada jenis-jenis file dia. Dalam kes kita ni, kita ambil model space lah. Sebab kita ambil daripada drawing yang kita dah buat kan. Jadi kita ambil daripada model space kita. Okay, dia akan keluarkan, first kali dia akan keluarkan kita front view. Okay, front view ni, daripada front view, kita akan projectkan ke view-view yang lain lah. Okay, so macam ni, kita letak dulu satu front view kat sini. Letak je kat mana-mana. Lepas tu dia akan keluar option yang lain. Okay, option ni kita tak payah ambil lagi. Kita tekan exit je. Exit sekali. Kemudian dia akan keluarkan projection dia. Okay, projection dia sama ada yang ke atas adalah bottom. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan jadi top. Okay, sebab apa? Sebab view base dia berdasarkan first angle projection. Kalau awak ingat lagi, first angle projection, pandangan top dia bukan dekat top. Kita lukis dia dekat bawah kan. Kalau pandangan right, kita tak lukis dekat belah kanan. Kita lukis sebelah kiri. Pandangan kiri, kita lukis di sebelah kanan. Yang tu kita panggil first angle projection. Dia berbeza dengan third angle. Third angle, pandangan atas kita letak kat atas. Pandangan kanan kita letak kat kanan kan. Tapi ini adalah sebabkan software ni AutoCAD daripada US kan. So US dia banyak gunakan first angle projection. Jadi kita kena bear in mind lah. Kalau kita nak letak pandangan top, kita tak boleh letak kat atas ni. Kita kena letak dia di bawah. Okay, di bawah sini ya. So saya letak je dulu kat sini pandangan top dia. Kemudian satu lagi saya nak pandangan left. Pandangan left. Sebab saya nak nampakkan belah belakang kan. Jadi saya letak sebelah pandangan right. Saya nakkan pandangan right. Saya kena letak di sebelah kiri lah. Sebab kalau kita tengok drawing kita, okay, kita tengok balik drawing kita ni, dia ada pandangan right kan. Jadi saya dah ada pandangan front, top dengan right. Lepas tu saya buat satu lagi tambahan, pandangan isometrik dia. Okay, isometrik kita boleh tarik dia sebelah tepi dan kita cari view yang sesuai lah. Jadi yang dalam keadaan ni saya nak view yang ni ya. So saya klik je dekat sini. Okay. Kemudian dah selesai view yang kita nak, kita tekan enter. Okay, enter. Nanti dia akan generatekan 2D drawing untuk kita. Okay, bila dia generatekan tu, sekalilah dengan dia punya hidden line dia. Kalau tengok kat situ dia ada hidden line dan object line lah. Okay, jadi view ni dia tak teratur lagi. Okay, jadi kita susun lah. Disebabkan tadi dia first angle projection, kita boleh tarik view ni supaya dia susun jadi third angle lah. Okay, contohnya macam ni view kanan dia, sekarang ni kat belah kiri. Jadi saya select view tu, saya klik dekat grid dia ni. Ada warna biru tu kan. Saya klik dan saya boleh tarik dia ke sebelah kanan lah. Okay, saya susunkan dia macam ni. Sama juga untuk top, saya tarikkan dia ke atas. Macam tu. Lepas tu kita juga boleh susun yang front view ni. Kalau saya front view ni kalau saya select dan saya gerakkan dia, view yang projected daripada dia juga akan follow dia. Okay, dia akan follow. Okay, macam ni dia akan follow lah. Kalau turun bawah sikit, ke bawah lah. Okay, so saya letak susun lebih kurang kat sini ya. Okay, so kalau kita rasa dah sesuai kedudukan dia, kita pun okey lah tu, macam tu je lah. Kemudian satu lagi pandangan isometrik ni. Okay, yang ni dia tak terikat dengan mana-mana view. So dia bebas lah. Kita boleh letak dekat atas ni sebagai dia punya macam preview dia. Okay, macam tu. Okay. Kemudian kalau kita tengok balik soalan ni untuk view preview ni dia nampak solid kan. So kita boleh ubah dia punya view ni dengan cara kita select dia dulu. Okay, select objek view yang kita nak edit tu. Nanti dia akan keluar option dekat atas ni lah. Kita boleh klik dekat edit view. Okay, edit view. Dekat sini kita ada, sekarang ni dia ada hidden line So kalau kita klik kat sini ada beberapa option lah. Sama ada nak visible line only ke. Okay, macam ni dia tak ada shaded kan. Kemudian kalau kita nak shaded with visible line, okay, macam ni.
Okay. Ataupun kalau yang tadi, kalau yang tadi kita ada shaded visible with hidden line. Kalau kita nak shaded with visible line pun boleh juga. Dia ada hidden line juga macam tu. Okay. Dan terpulanglah kat kita. Tapi macam dalam soalan ni dia nak yang shaded without sepatutnya ni. With visible line. Okay, macam ni. Kita nak yang macam ni lah. Okay. Lepas tu sekarang ni objek ni juga, kalau view ni katalah dia terlampau kecil, kita boleh scalekan dia. Jadi contohnya macam ni, view saya klik kat sini, yang ada anak panah ni, kalau kita klik kita boleh ubah scale dia. Macam sekarang ni 1:2 lah. Kalau saya letak 1:1, dia jadi besar. Kan? Okay, saya ambil yang sesuai dengan size paper lah. Saya ambil 1:2. So dia akan nampak ngam lah dengan paper ni kan. Okay, sekarang ni bila kita buat ni tadi, secara automatik dia, kalau awak tengok dekat layer, dekat layer, dia dah ada layer tambahan. Kalau tadi kita tak buat layer pun kan, dia dah ada layer tambahan. Layer-layer ni adalah layer yang terhasil daripada view base tu. Macam hidden line kan, semua ada dekat sini. Kalau kita nak edit dia punya properties pun, kita boleh klik dekat layer properties ni lah. Okay, cuma satu yang tak ada dekat sini, kita tak ada center line kan. Center line kita kena tambah satu layer baru lah. So contohnya sini saya klik dekat layer properties, saya akan tambah satu center line nama dia. Center line, kemudian tukarlah color kalau nak color yang lain sikit ke. Saya ambil warna biru ke. Kemudian center line should be center lah kan. So saya cari center. Saya try ambil center 2 kecil sikit. Okay. Kemudian line weight kita letak 0.2 ataupun 0. Macam ni hidden line dia 0.25. Kita boleh letaklah 0.2 ataupun 0.25 ke. Saya try letak 0.2. Okay, lepas tu kita activatekan dia. Okay. Dan kita nak buat dia punya center line dulu. So center line ni dia objek ni dengan center line dia adalah berbeza lah. Line tu center line tu kita buat sendiri kan. So kita boleh lukis lah center line tu daripada center ni ke. Okay. Contoh dekat sini kita ada center line macam ni kan. So center line ni kita kena create sendiri lah. Okay, lepas tu kita ada yang sini. Okay, macam tu. Dan tambahlah ikut kesesuaian. Okay. Macam tu Lepas tu sini ada satu lagi lah. Kat dalam ni ada satu lagi center line. Okay, kita try ambil daripada midpoint. Okay, ni kena panjang sikit lah ni. Okay, macam tu So center line ni kita kena create sendiri. Kemudian kita buatlah untuk semua sekali part ni. Okay. Dan akhir sekali kita dah siap, kita kena dimensionkan dia. Okay, untuk dimension kita boleh terus directly dimension daripada objek yang kita dah buat ni lah. Okay. Contohnya kalau macam ni saya nak dimensionkan dia. Okay, dimensionkan. Okay, kita tengok contoh part kat sini ada daripada sini ke sini kan. So saya try dimensionkan dari endpoint sini ke endpoint sini. Betul tak? Saya 193. Okay, betul. Cuma yang ni dimension kita kena buat layer baru sepatutnya. Saya terlupa nak buat ni. Jadi kita kena create satu layer dimension lah. Dimension.
warna, kita ubah warna yang gelap sikit lah, warna merah ke. Okay. Kemudian dia mestilah continuous continuous. Kemudian kita tebal dia sama dengan ni, center line, ataupun nak besar sikit pun boleh. Macam ni saya buat 0.2. Okay, so yang ni sepatutnya kena masukkan dekat layer dimension lah. Okay, so next time bila kita buat, kita gunakan layer dimension ubah kepada layer dimension. So kita boleh buat dimension dia. Okay, dimension ni bila kita snap pada objek dengan objek, dia akan dapat objek tu lah. Sebab yang ni tadi kita dah scale kan, 1/2. Tapi kadang-kadang problem macam ni contoh bila saya nak assignkan dimension tu dari center line ni ke endpoint ni. Okay, kadang-kadang dia tak dapat tepat. Sebab apa? Sebab center line tu kita create baru, kan? Yang objek ni kita create daripada view base. Dia auto generate. Maksudnya dia lain-lain alam lah, lain-lain alam, kan? That's why kalau macam ni contoh, sepatutnya kalau saya assign kat sini dengan center sini, dapat apa ni? 64. Sepatutnya dia adalah 128. Sebab apa? Sebab yang garisan ni dia adalah di luar daripada view base punya view yang dia generate ni. That's why dia jadi pendek. Jadi kita kena klik dia pada center yang objek ni juga, yang view ni juga. Contohnya macam ni, saya klik kat sini, kemudian saya akan kena cari center untuk view base ni tadi. Baru dia akan dapat 128. Faham maksud saya? Sebab yang ni tadi adalah objek yang telah di scale kan. Tapi dia scale di dalam dia punya view tu lah, kan? Jadi bila ada objek lain yang kat luar ni, contoh macam center line ni, dia akan lari lah. Dia akan lari So dia akan dapat kecil daripada yang sepatutnya. So kita nak apa ni, letakkan dimension tu pun kita kena letak pada objek yang terhasil daripada view base tu, yang di-generate oleh view base tadi. Okay? Faham sama jugalah kalau bulatan pun kita boleh terus dekat view base tu Contoh saya nak buat diameter. Diameter ke radius? Okay, radius Contoh saya nak buat radius. Untuk yang ni kita kena select pada objek tu lah. So automatically dia akan hasilkan kita punya dimension untuk radius tu. Okay, macam tu Lagi kita ada R9 dekat dalam dia. Okay, sama macam kita buat yang sebelum ni lah kan. Cuma yang ni kita direct daripada view base tu. Okay, tapi kena ingat center line dia tak semestinya dapat saiz ukuran sebenar dia. Sebab dia adalah di luar daripada view base punya objek tu. Boleh faham Okay, lepas tu akhir sekali kita dah siap semua dimension. Kita kena letak nama lah yang ni Kita kena letak detail kita. Gunakan dd edit macam biasa, dan kita edit lah semua details yang kat dalam ni. Okay, jelas? Okay, boleh sambung assignment tu. Dan nanti saya akan create satu link untuk upload. Awak upload dekat situ lah. Okay, boleh teruskan.